Tak payah duk pening. Kenapa dia orang tuduh aku? Kenapa tuduh aku? Lalas bunuh diri. Tak payah. Tak payah tuan-tuan. Hidup kita simple. Allah dah janji kepada kita, diberikan kita kebaikan apabila kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak-anak, hatta kepada binatang sekalipun, Allah akan balas dengan kebaikan. Nabi dah cerita dah, yang ni dapat yang ni dapat yang ni. Buatlah, Allah akan bagi apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Tuan-tuan, jangan takut. Jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut untuk berwakaf. Jangan takut untuk kita ni tolong orang. Kerana setiap kebaikan yang kita buat akan dibalas. Dan jangan takut untuk susah. Kerana Allah sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada susah, kamu akan datang kesenangan. So what? Apa masalah? Yang penting sabar, yang penting reda, Allah Ta'ala akan bagi kemudahan. Sanggup susah dulu. Ini tidak nak senang. Hidup nak senang je. Tak nak sakit. Tak nak susah. Allah dah kata dah, bila Allah uji kita, Allah akan gantikan kesusahan itu dengan kesenangan. Sabar sekejap. Wabashiris sabirin. Berkali-kali Allah sebut dalam Quran, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi, kalau makcik-makcik di belakang sana yang sekarang ni susah. Apa susah? Macam-macam bentuk susah. Sabar sekejap. Makcik simpan dalam hati makcik, simpan apa? Simpan satu perasaan. Apalah yang Allah nak bagi ke aku ni? Tadi saya jumpa dengan imam tadi. Dia ada slip disc. Jantung pula tukar injak baru. Nama apa imam kita? Imam Razli. Allahu Akbar. Jantung, dada dah buka dah. Mai slip disc pula. Saya pun jantung juga. Waktu saya nak operate tu. Sekali saya operate tu, Doktor Cina. Doktor Bius, pakar Bius. Dia datang dekat katil saya tu. Encik Ustaz, saya ada beberapa soalan. Ya. Encik ada kencing manis? Ada. Kencing manis ada. Darah tinggi ada? Tak ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana mau operate lah? You ada jantung? Saya kata kalau saya tak ada jantung, doktor sudah mati lah. Bukan maksud saya, you ada jantung tidak? You ada sakit jantung atau tidak? Cakaplah betul terang. Dia tanya kat saya pula, you ada jantung ah? Ada, tak ada jantung, mampu ya. Allah, tuan-tuan, oi. Ingat, bila Allah Ta'ala uji kita, Allah nak bagi benda lain. Sabar. Sabar. Wah, masalah susah tak mana? Tadi ada satu ustaz tanya dekat saya, macam mana ustaz kena macam-macam ujian, ustaz relax? Sebab saya dah set dalam minda saya. Bila saya diuji dengan macam-macam benda, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada saya. So, saya sabar saja. Hiduplah dengan tenang, layanlah masalah yang datang, hidup very simple. Selesai masalah. Bulan lepas keluar, Ustaz Kazim antara 16 yang dilarang berceramah. Ya Allah, seronoknya. Sebab orang tak panggil ceramah. Alhamdulillah. Jadi apa masalah orang nak gam saya ceramah? Tak ada masalah apa. Aku suka gam. Saya punya konsep senang. Panggil saya datang. Tak panggil saya duduk di rumah. Boleh main cucu. Boleh saya tengok Tok Ma. Dia tak panggil opah nampak tua. Panggil Tok Ma. Punya lama tak jumpa Tok Ma. Sekarang sekali jumpa gemuk dah Tok Ma. Apa masalah tuan-tuan? Hidup kita simple. TV panggil pergi, tak panggil sudah. Orang suka, tak suka sudah. Kerja kita dakwah. Orang bagi sagu hati, saya ambil. Orang tak bagi sagu hati, saya ceramah, habis ceramah, balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang dah. Apa masalah tuan-tuan? Cubalah hidup dengan simple. Tak payah kita nak bagi berat kepala otak kita. Yang tuan-tuan nak bagi berat kepala otak tu kejadah apa?
Simple. Yang penting kita cari redha Allah. Sebab Allah ni dah janji dah. Siapa yang Allah Ta'ala redha dengan dia, syurga dia. Masuklah kamu dengan syurga Allah ni. Allah redha pada kamu, kamu redha pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya hanya buat kerja untuk mencari redha Allah. Bukan nak cari glamour. Ada orang kata Ustaz Kazim tu cari glamour. Glamour apa tuan-tuan? Tak ada istilah glamour dengan saya lah. Saya duduk dalam jamban pun ambil gambar, nak glamour apa? Tak ada live dah tuan-tuan saya ni. Saya kalau boleh nak menyorok gitu tuan-tuan. Nak cari glamour kepala otak kan? Aku dah tak ada live dah dalam hidup. Tuan-tuan bayangkan saya duduk dalam tandas orang ketuk pintu. Zat! Zat! Oi! Zat! Oi! Siapa Saya baru masuk tandas, dia ketuk dah. Saya pun kabut keluar. Ya. Sila. Dah nak ambil gambar. Astagfirullahalazim tuan. Lepas dia ambil gambar, dia pergi, saya masuk balik tandas tuan. Kalau macam tu tuan-tuan kata saya nak cari glamour, silap banyaklah tuan-tuan. Dah sampai tahap macam tu, saya nak pergi umrah. Tak boleh nak buat apa dah. Berjalan setapak orang ambil gambar. Berjalan setapak ambil gambar. Nak kata apa? Ada yang kata Ustaz Kazim ni cari glamour. Gila glamour. Hang suruh gila glamour. Saya lagi tak glamour, lagi bagus tuan-tuan ni. Sebab yang kita nak buat ni hanya mencari redha Allah. Tak ada istilah letih, tak ada istilah penat. Isteri saya tanya, abang tak penat abang? Kuhulu ke hilir. Memang saya kata saya cita-cita saya nak mati dalam dakwah. Saya nak yang tu sebab Nabi kata majlis ilmu ni berada dalam taman-taman syurga. Siapa yang menghadiri majlis ilmu ni, dia berada pada jalan-jalan syurga. Saya nak yang tu. Tuan-tuan tak mau kan mati sedang menuntut ilmu? Kita ingat dia tidur, duduk menyandar kat dinding. Rupah mati. Baik tegak balik badan, jangan sandar dinding. Allah. Benda yang paling mudah masuk syurga, salah satunya ialah duduk dalam majlis ilmu. Sahalallahu lahum. Allah Ta'ala sebut dimudahkan untuk kita. Masya Allah tuan-tuan. Saya hari itu kena serangan jantung 2016. Tengah ceramah di Kelantan. 2016. Subhanallah. Saya mati dah masa tu tuan. Duduk dalam ambulans ni, Allah, aku ni tak ada lah, habis lah, Alhamdulillah lah. 2 perkataan je yang saya sebut. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Alhamdulillah. Kalau aku mati ni, Alhamdulillah, ya Allah, la ilaha illallah. Itu je. Tak ada ingat yang lain lah. 10:30. Satu Malaysia ada kecoh. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikut Facebook tuan-tuan, mati dah saya 2016. Ni hak datang ni zombie. Sebab tu jangan percaya apa yang media sosial cakap. Belum tentu betul. Siasat dulu, tabayun dulu. Contoh paling mudah hak depan tuan-tuan ni. Kita hari ni apa yang kita baca percaya. Apa yang kita tengok share. Apa yang kita tengok terus kita nampak. Tak habis-habis tak. Tak boleh siasat lo. Tak boleh tanya lo. Saya di Pulau Pinang hari Sabtu tu. Saya balik umrah hari Jumaat. Hari Sabtu saya pergi Penang meeting. Ada satu orang main tanya saya dekat Sri Malaysia. Kuala Batas. Ni anak tanya, jangan marah. Tak marah. Marah apa tanya? Bukannya rugi. Tanya apa? Ni nak tanya Datuk tarik diri bertanding dulu. Ada orang bagi duit kat Datuk. Suruh tarik diri. Tak ada orang habaq kat anda. Ustaz Datuk tarik diri tu sebab Ustaz Datuk dapat 2 juta. Cakap kat orang tu pelah otak dah. Saya ada duit lagi untuk bagi makan anak isteri saya. Saya ada lagi rezeki yang Allah bagi. Saya tak terfikir langsung. Bagi 20 juta ke 200 juta pun aku bukan teringin. Saya tak mau campur politik, saya tak mau campur. Anda kata apa? Ni bila orang tarik diri jadi salah, orang terima jadi salah. Nampak ada politik entah. Tu dia terima tu mesti ada apa-apa tu. Bila kita tolak pula mesti ada apa-apa tu.
Nak buat kepala sengit, apa-apa sepak tak pasal budak ni tak. Tak habis-habis fitnah. Inilah dia orang ni. Walau otak tu kena cuci dah. Buk klorok ke, buk anti karat ke apa betul balik. Susahnya tuan. Tapi adakah jadi apa-apa dah? Saya senyum. Saya kata fitnah lebih daripada itu pun aku terima. Biar pergi kat dia lah. Tak payah duk pening. Kenapa dia orang tuduh aku? Kenapa tuduh aku? Lalas bunuh diri. Tak payah. Tak payah tuan-tuan. Hidup kita simple. Akak-akak dapat suami yang rajin pukul akak-akak, minta cerai. Yang duk menung, kenapa? Mata lebam macam panda, kenapa? Pergi minta cerai, sudah selesai masalah. Ni datang jumpa saya tak tahan ustaz. Dia pukul saya tak tahan ustaz. Kau pergi jabat agama, pergi report polis, pergi report hospital, minta cerai. Saya tak nak bercerai ustaz. Kalau tak nak cerai, sabarlah. Saya tak sabar dah ustaz. Kalau gitu cerailah. Saya tak nak jadi janda ustaz. Kalau gitu, sabarlah. Saya dah tak boleh sabar ustaz. Sekali lagi aku yang hilang sabar lah. Orang kata cerai, hang tak sabar. Kata tak sabar, hang dah jadi. Hei. Ni minta cerai, suami pukul. Habis edah, menikah lain. Kalau boleh cari suami baru, yang tak ada tangan. Nah. Dua-dua belah tak ada. Habis-habis kot dia tanduk lah. Zinedine Zidane nama dia main tanduk. Tak ada apa. Simple punya hidup. Agak-agak isteri kuat beleter, cerai. Nikah baru habis tu. Dia beleter apa pun tak. Ni dah cari hak kuat beleter, duk bising. Bini aku bising lah. Yang hang cari. Ada yang jumpa saya, ustaz, suami saya ni pilot. So, dia tak ada di rumah. So, macam kita nak wujudkan keluarga bahagia tak dapat kan? So, yelah ustaz faham tak? Yelah so. Yang akak pergi cari orang nak jadi pilot tu pasal apa? Bila kak kahwin dengan pilot, kak kena faham bahawa dia duduk di langit. Dia tak duduk di bumi. Kalau kak nak cari satu suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang stroke. Pergi ke hospital, bersepah. Kahwin lagi, hujang lagi. Mari kita kahwin. 24 jam ada kat bilik tidur. Akak yang cari, abang yang cari, isteri PJJ. Hadapilah PJJ. Isteri jarak jauh, perkahwinan jarak jauh. Suami dia kerja di Sabah, dia kerja di Kuala Lumpur, dia duduk mengeluh. Tak masa hampa bercinta tu, hampa tak fikir kan? Hang cikgu di sana, aku cikgu di sini. Kalau kita kahwin macam mana? PJJ lah. Kalau gitu cancel. Tapi ustaz, cinta harus dipertahankan. Silakan. Hang menyusahkan ustaz pasal apa? Ustaz tolonglah ustaz. Macam mana? Aku tak tahu nak cakap apa. Patutnya hang cari cikgu yang satu sekolah dengan hang. Senang. Pergi sekolah sekali, naik kereta sekali, parking, jimat, semua. Kita yang cari masalah dan kita jadi pening. Cubalah hidup dengan benda yang senang, tuan-tuan. Sebab tu ada orang yang tak mau menikah. Bujang dia leh. Dia dengar orang masalah, dia gelak. Dengar kawan dia cerita masalah, dia gelak. Sampai sekarang duk gelak gitu, tuan-tuan. Rupa wayar putih. Pasal itu dia nikah.